For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, ungkap pada cerita kita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Yes, kali ni kita kembali lagi dengan kita punya top 5 filem-filem kegemaran aku. Dan untuk episod kali ni, kalau last episod kita dah tengok aku punya top 5 filem yang paling aku suka sepanjang masa. So, korang pun dah tahu kan, filem yang paling aku suka adalah filem Cinema Paradiso. Itu top 1 lah, aku punya favourite filem all time. So untuk kali ni, seperti yang aku dah janjikan kepada korang, aku nak bagi tahu korang, aku nak share korang top 5 filem Melayu yang paling aku suka. Right, mungkin aku pun mungkin ada di antara korang yang memang ada favourite filem-filem korang yang tersendiri kan. So macam aku pun sama macam korang, aku pun ada filem-filem yang memang aku suka daripada dulu sampai sekarang. So nak tahu filem apakah itu? Alright, jom kita check it out. Filem top 5 filem Melayu kegemaran Pierre Andre. Yes, untuk yang nombor 5. Untuk filem yang nombor 5 ni sebenarnya aku rasa aku tak faham kenapa filem ni tak dapat sambutan. Dan aku tak tahu kenapa filem ini dikategorikan filem flop. Pasalnya aku rasa daripada kualiti filem ni, memang filem ni superb guys. Dia punya cara pembikinan dia, dia punya kualiti filem dia punya kualiti soundtrack dia, dan pelakon-pelakon dia pun pelakon-pelakon hebat. So untuk nombor 5, filem kegemaran aku adalah Hanya Kawan. Apa tu, ni, boleh berkenalan tak? Apa yang nak tahu? Nama, alamat, nombor telefon, dah kahwin ke tak? Tu je lah. I tak bagi nama dan nombor telefon I kepada orang yang baru I kenal sekali. Yeah, alright. Yep. Alright. Ni kali kedua kita jumpa kan? Nama I Hans. Yes, filem Hanya Kawan ni diarahkan oleh Haris Iskandar. Dan siapa tak kenal kan, Haris Iskandar kita seorang pelawak dan juga pelakon dan juga seorang pengarah. Actually dia ni memang berbakat besar guys. Aku memang mengidolakan Haris Iskandar daripada dulu guys. Dia ni memang versatile habis. Dan aku teringat ada satu peristiwa lucu aku jumpa kat dia. Waktu tu dia tengah host satu rancangan dan aku adalah artis jemputan. Waktu tu lah di NTV7 ke mana aku lupa. Dia punya talk show dia. So aku cakap dengan Haris, you tahu tak, kau punya filem Hanya Kawan tu, itu antara filem yang paling aku suka. And then dia ketawa tau. Dia cakap dengan aku apa, yes, tahniah, kau adalah antara 8 orang rakyat Malaysia yang suka filem aku. So bila aku dengar tu macam cara dia cakap memang lucu, tapi sebenarnya aku faham bagaimana perasaan apabila filem kita tak mendapat tempat di masyarakat lah. Okey,
ini aku punya pendapat lah, analisis aku tentang filem Hanya Kawan, kenapa filem tu tak sukses di era tu. Sebenarnya pada pendapat aku, filem Hanya Kawan dia terlampau advance untuk waktu atau di zaman tu. Sebab kalau kita tengok filem ni dia diterbitkan pada tahun 1997 kan, dan itu adalah era filem-filem, kalau kita tengok filem Maria Mariana, Sembilu, so orang kita masih lagi dahagakan filem-filem yang berbentuk macam tu. So diorang masih belum dapat terima konsep urban yang cuba ditampilkan oleh Hafiz Iskandar. So aku tak tahu kenapa aku suka, mungkin dia dekat dengan diri aku. So kalau kita tengok, siapa yang dah tengok filem Hanya Kawan ni mengisahkan tentang Hans Isaac dan Ella. Dua-dua dia mainkan watak masing-masing lah. Tapi aku tak tahu adakah ini berdasarkan cerita sebenar diorang ataupun cerita yang direka, aku tak tahu. Tapi kalau kita tengok kisah dia pasal Hans Isaac ni, dia nak jadi pelakon dan Ella tengah mengejar impian dia menjadi seorang penyanyi, dan akhirnya kedua-duanya berjaya menjadi seorang pelakon-pelakon yang hebat dan seorang lagi penyanyi yang luar biasa. Cuma sayangnya kisah cinta diorang tu macam tak kesampaian, ada je halangan dia. Dan cerita dia simple tapi dia relate dengan masyarakat ibu kota lah. Dan aku rasa mungkin kenapa aku cakap aku suka filem dia, tak tahu, aku rasa sangat bersahaja dan sangat dekat dengan diri aku. Dan yang paling aku suka tentang filem ni adalah soundtrack dia, memang best guys. Ella, lagu-lagu Ella memang semua superb dalam filem Hanya Kawan. So untuk nombor 5, filem favourite aku adalah Hanya Kawan. Yes, itu adalah filem nombor 5, filem Melayu kegemaran aku, favourite aku lah. So untuk yang nombor 4 guys, okay, filem nombor 4 yang paling aku suka, nak cakap pun agak segan, tapi inilah hakikat dia. Filem nombor 4 yang paling aku suka adalah filem Cinta. Sensi, betul kau tak tahu dia kat mana? Dia tak ada datang ofis langsung ke? Awak pergi mana? Awak tahu tak semalaman saya tunggu awak? Awak tahu tak saya risau sebenarnya pasal awak? Awak dah banyak tolong kita, Taufik. Terlalu banyak. Dah sampai untuk masanya kita pergi. Awak nak pergi lagi? Awak nak pergi mana? Balik. Shelby. Kita dah call mak bapak kita dah. Dia orang hantarkan duit untuk tiket. Awak dah beritahu dia pasal kandungan awak? Kalau dia tak diterima macam mana? Khalif? Saya dah jumpa dia dah. Dia memang kat tempat arkitek tu. Dia tipu kita. Awak tak perlu pergi, Ariana. Dia tak pernah sayang kita. Ariana, awak boleh tinggal sini, Ariana. Saya akan jaga awak. Apa awak cakap? Saya Masa saya kat sini, terbuang. Sia-sia je. Yes, filem Cinta ni diarahkan oleh KB Bhatia, guys. Aku sebenarnya macam mana nak cakap, aku rasa bertuah kerana dapat bekerjasama dengan KB Bhatia. Dia adalah seorang pengarah yang luar biasa, guys. Dia punya
pemikiran dia, dia punya pemahaman tentang filem, dia punya vision dia tentang filem, dan apa yang dia nak dia boleh adaptasikan daripada skrip naskah yang ditulis, yang biasanya kebiasaannya Kabil ni dia akan direct hasil tulisan wife dia lah. So dia boleh buat naskah daripada skrip tu dan dia jadikan dalam bentuk filem, dalam bentuk subjek yang lebih real, lebih reality. So itu sangat luar biasa guys. Dia punya, aku nak cakap pun susah, tapi apa yang aku boleh bagi tahu secara ringkasnya, Kabir Bhatia dia seorang pengarah yang brilliant, dia seorang pengarah yang bijak. In fact, dia bukan jenis pengarah yang macam setengah director dia memberi kebebasan kepada pelakon. Macam aku sendiri pun ada setengah pelakon aku bagi dia kebebasan, tapi Kabir Bhatia tak. Dia memang kontrol pelakon dia mengikut apa yang dia nak. Contoh macam watak aku, tak selaku watak aku Taufik. Aku pun lupa sebenarnya cerita ni dah. Cerita ni diterbitkan pada tahun 2006 mula ditayangkan 2006, yes. Dan the best part is filem ni guys, dia menang filem terbaik di Malaysia, di Festival Filem Malaysia, dan aku rasa sangat bangga. Okay, back balik kepada Kabir Bhatia ni, dia ni memang jenis director yang jaga lakonan-pelakonnya. Dan aku ingat lagi untuk scene aku, senyuman aku pun dia jaga guys. Ada sampat senyum tu dia tak nak terlalu besar dan tak nak terlalu kecil, dan dia nak aku keep karakter misteri aku tu. Dan that's why aku cakap kenapa aku rasa bersyukur dapat berlakon dengan Kabir. Dan aku rasa bersyukur filem ni juga menjadi salah sebuah filem yang terbaik di Malaysia. Dan guys, apa lagi yang kau nak dalam filem cinta? Semuanya ada di situ. Kisah sedih, kisah cinta tak sampai, kisah pengorbanan, dan segala-gala macamnya tentang cinta yang korang cari ada dalam filem tu. So kalau aku rasa mungkin korang pun dah tengok, dan kebanyakan pada korang mesti setuju yang filem ni adalah salah satu filem cinta yang terbaik yang pernah dihasilkan di Malaysia. So untuk nombor 4, filem kegemaran aku adalah filem cinta guys. Bunyi motor kuat sangat. Alright, untuk filem nombor 3, filem Melayu kegemaran aku jatuh pada nombor 3 adalah filem Amok. warrior. Jump!
Yes, mungkin ada yang di antara korang dah lupa pun tentang filem Amok ni. Filem Amok ni guys, dia ni antara filem yang aku suka kerana dia menonjolkan keunikan yang ada dalam tak banyak filem Melayu yang betul-betul memaparkan cerita kemelayuan kita guys. Maksud aku jati diri orang Melayu. Tak banyak filem Melayu, especially zaman sekarang ni, lagi kurang. Kebanyakan kalau kita tengok filem-filem, baik filem aku atau filem orang lain, cinta, hantu, komedi, so terlampau banyak filem-filem popcorn. Tapi filem-filem yang berkonsep jati diri ni tak banyak guys. Dan kat sini kita boleh tengok filem Amok arahan Arman Saleh guys. Ini aku punya idola pada dulu guys. Arman Saleh ni dia seorang pengarah yang aku rasa jati diri dia kuat guys. Dia memang perjuangan Melayu dia memang luar biasa lah. Aku rasa lah ni pendapat aku. Sebab berdasarkan filem yang kita tengok, macam filem dia buat filem apa lagi, Palo tak silap aku, Palo, filem Amok ni antara yang paling aku suka lah. Kenapa aku suka filem Amok? Sebabnya isu yang dikupas ni tak banyak director berani nak kupas lah guys. So untuk korang yang dah tengok, mungkin korang tahu cerita ni. Dia mengisahkan tentang dua sahabat dan satu perempuan daripada US yang dilakonkan oleh Hans Isaac, Nasibilah Han. Time ni aku gila minat dengan Nasibilah Han, dan juga Ramona Rahman. Ni semua pelakon otak dulu guys. So cerita ni dia mengisahkan tentang persahabatan Nasibilah Han dengan Hans Isaac ni. Tapi secara yang dia tidak tahu sebenarnya, Hans Isaac ni dia ada affair dengan girlfriend si Nasibilah Han lah. So ini antara isu dia. Kenapa jadinya jadi isu macam ni? Pasalnya kau kena faham satu, karakter yang dibawa oleh Ramona Rahman ni, dia adalah seorang orang barat, US, Amerika Syarikat, yang datang ke mana, ke pantai timur dan ke tempat dia orang tu untuk buat research PhD dia. In the same time, waktu yang sama dia telah jatuh cinta kepada watak yang dilakonkan oleh Nasibilah Han kerana karakter Melayu dia yang begitu strong. Tapi di dalam dia jatuh cinta tu sebenarnya dia main tarik kat guys. Dia dengan Hans Isaac ni, dengan watak yang dilakonkan Hans Isaac ni, dia ada hubungan sulit. So nak menunjukkan karakter Nasibilah Han ni macam mana dia boleh amok. Dia ni juga adalah seorang pesilat, dan kita tahu dia memang jati diri Melayu dia memang kuat guys. So kalau kau perasan benda-benda amok ni, kau tak akan dapat dekat mana-mana tempat lain guys. Kau tak akan pernah dengar di Europe orang amok, di US orang amok, di Jepun orang amok. Dia hanya di Nusantara ni guys, di belah-belah kepulauan Melayu, bangsa-bangsa Melayu ni dia yang kau akan dengar banyak tentang filem Amok ni. Aku tak tahu adakah ini sebati dengan karakter orang Melayu atau apa, itu aku tak tahu. Tapi apa yang cuba dipaparkan dalam filem Amok ni, aku rasa memang dekat dengan orang Melayu. Dan cerita ni memang dia ada kelas yang tersendiri. Dan bila aku tengok filem Amok ni, of course orang yang mengarah filem ni, Arman Saleh ni, memang dia mempunyai kelas yang tersendiri guys. Dan tak semua orang boleh terima filem-filem macam ni, dan tak semua orang boleh buat filem-filem macam ni. So that's why kenapa Amok menjadi filem nombor 3 kegemaran aku. Okay guys, untuk filem nombor 2, favorite Pierre Andre, filem Melayu yang paling aku suka nombor 2, iaitu tak lain tak bukan filem Bukit Kepong. Okay, Bukit Kepong ni diarahkan oleh Jim Samsudin. Kita tahu Jim Samsudin ni memang legend, setaraf dengan legend-legend yang kita ada seperti P. Ramlee. So banyak filem-filem dia aku rasa memang bertaraf Hollywood lah guys. Dan untuk filem Bukit Kepong ni pun aku kategorikan filem ni adalah filem yang terbaik yang pernah dihasilkan di Malaysia. Kenapa aku cakap macam tu? Kau tak percaya, kau pergi tengok cerita Bukit Kepong sekarang. Sampai sekarang kau rasa dia punya kualiti tu membatasi kualiti filem yang ada pada sekarang ni. Even
kebanyakan filem zaman sekarang ni, termasuk filem aku pun tak boleh tanding dengan kualiti yang telah dibuat dalam filem Bukit Kepong. Dan bila aku tengok Bukit Kepong, aku tak tahu, aku rasa sangat sayu, sangat sedih. Dia punya aura dia tu memang melekat kat situ guys. Dan of course kita tahu Bukit Kepong ni berdasarkan peristiwa sejarah yang betul-betul pernah terjadi, dan memang banyak anggota polis terkorban dalam peperangan dengan komunis time tu kan. Dan yang paling aku selut tu, di dalam 180 komunis yang datang serang, 40 mati guys. Sebab apa? Sebab pahlawan-pahlawan kita, pahlawan Bukit Kepong ni, dia memang berjuang berhabis-habisan. Dan ini yang cuba disampaikan melalui visual oleh Jim Safruddin dalam filem Bukit Kepong. So Bukit Kepong aku kategorikan dia memang filem yang terbaik lah yang pernah dihasilkan di Malaysia. Dan kalau kita tengok dia punya cost budget dia pun time tu agak besar juga. Dia dihasilkan pada tahun 81, mula ditayangkan pada tahun 81 dan menelan kos 1.3 juta untuk tahun 81. 1.3 juta ni dah lebih, aku rasa lebih kurang macam sekarang punya bajet 5-6 juta aku rasa lah. So Bukit Kepong filem yang aku rasa tak ada tanding lagi lah. Kau letaklah filem-filem apa pun, filem sejarah atau filem peperangan yang selepas era Bukit Kepong, Paloh ke Lieutenant Adenan ke, tetap tak boleh tanding dengan kehebatan filem Bukit Kepong. Dan itulah apa yang aku cuba sampaikan. So ini adalah kenapa aku cakap filem Bukit Kepong merupakan filem nombor 2, filem yang paling aku suka, filem Melayu Malaysia. Alright guys, untuk filem nombor 1 pilihan Pierre Andre, filem Melayu yang aku rasa filem ni memang betul-betul luar biasa guys. Dan filem ni layak untuk pergi bertanding di anugerah-anugerah yang hebat kat luar sana. Dan filem yang aku maksudkan itu adalah filem Bunuhan. Ni adalah sebuah filem arahan Din Syed. Guys, aku idolakan sangat Din Syed ni. Memang daripada segi pengarahan dia ni, aku rasa di Malaysia kalau ikut ranking, dia yang nombor 1 paling aku idolakan. Din Syed ni, aku jumpa dia waktu premier filem Bunuhan. Dia ni memang humble guys. Walaupun dia tahu aku ni kategori pengarah yang buat filem-filem popcorn, filem-filem yang tak up to standard dengan filem dia, tapi guys, dia respect cara dia bercakap dengan aku, cara dia respect setiap filmmaker, dia respect setiap filem. Pada dia tak ada filem yang quality dia grade A, tak ada filem sampah. Semua filem adalah sama based on credibility atau creativity seorang director tu mengarah. So bila dia cakapnya tu, aku nampak dia ni adalah seorang yang memang dia faham apa itu filem. So sama juga kalau orang yang tak faham filem, bila dia bercakap, dia akan cakap sesuka hati dia tentang betapa teruknya filem ini, atas dasar pendapat dia, atas dasar dia punya minat. Sebenarnya dalam konteks filem ni guys, dia terlampau subjektif. Kau tak boleh nak meletak satu filem tu dia teruk sangat atau terlampau bagus sangat. Dia depend on penonton tu sendiri. Sebab ada orang suka tonton filem-filem macam tu dan ada orang tidak suka. So sama juga dengan filem-filem Bunuhan. Aku percaya banyak orang tak faham tengok cerita tu, dan banyak orang mungkin tak suka. Sebab ada orang suka jenis popcorn movie, filem-filem yang sekadar menghiburkan, tetapi tidak pada filem-filem yang berfikir. So untuk filem Bunuhan ni guys, kenapa aku letak di kategori filem nombor 1 paling aku suka? Dia ni macam sebuah filem puzzle tau. Sebuah filem cube puzzle yang kau kena selesaikan sendiri. Sebab kalau kau tengok sekali, kau tak akan faham. Dia bukan non-linear konsep, tapi dia lebih kepada kau kena betul-betul perhatikan setiap inci scene tu, dia bersangkut paut dengan scene lain yang akan muncul nanti. So aku nak faham cerita ni, aku kena tengok 2-3 kali baru aku faham. Dan bila kau betul-betul faham cerita ni, kau akan rasa sebenarnya filem ni tak susah untuk faham, senang aja. Tapi kau kena betul-betul tengok, dan kau kena betul-betul faham plot cerita tu, baru kau akan dapat tangkap filem-filem yang begitu macam ni. So untuk filem Bunuhan ni, sinopsis secara ringkas dia, dia mengisahkan tentang 3 orang adik-beradik yang terasing, yang tak rapat lah. So untuk yang watak pembunuh tu, Faizal Husin, nama dia Ilham kalau tak silap aku. So dia orang ni semua datang pada satu bapa tau. So watak Pekin, Bakar tak silap aku. Dia ni dan seorang lagi watak
Bob Simon, Adil. So untuk ketiga-tiga karakter ni kita tengok masing-masing punya karakter yang berbeza-beza. Watak Adil ni yang dilakukan oleh Bob Simon, dia ni memang Muay Thai fighter. Dia memang dia lebih kepada perjuangan tentang seni benda Muay Thai, dan dia ada cerita tersendiri lah. So kalau kau nak faham, kau kena tengok filem ni guys. Untuk watak Bakar pula, dia ni duk sibuk nak jual tanah bapak dia, pasal dia nak, of course kat sini kita tahu alasan dia untuk pembangunan, tapi of course kita tahu ini semua adalah tentang duit. Dan Ilham pula, dia ni lebih independent guys. Dia adalah seorang pembunuh upahan, dan karakter dia paling best guys. Dan aku rasa sangat jealous pasal nak dapat watak macam ni, bukan semua orang nak bagi guys. Dan aku memang suka gila watak Ilham yang dilakonkan oleh Abang Faizal Hussein. So memang watak tu memang kena sangatlah dengan Abang Faizal Hussein. Dan sebabkan filem ni jugalah nama Faizal Hussein naik balik guys. Memang time tu nama dia naik balik lah. Kebanyakan filem semua dah start ambil dia balik. So Bunuhan adalah filem nombor 1 pilihan aku. Dan yes, untuk kali ni korang dah tahu aku punya top 5 filem Melayu yang paling aku suka. Sebenarnya kalau nak ikutkan, aku ada top 10 list, tapi aku listkan yang top 5 lah. Okay, kalau korang berminat untuk aku listkan lagi top 5, korang bagi tahu, korang komen kat bawah. Aku listkan apa lagi filem yang betul-betul menarik perhatian aku. Dan kalau kita lihat filem-filem Melayu yang aku list ni, dia sebenarnya banyak guys, filem-filem Melayu. Ini aku tak letakkan lagi filem-filem P. Ramlee. Filem P. Ramlee pun banyak yang memang bagi impact pada diri aku guys. Memang filem P. Ramlee, and then filem Yasmin Ahmad. Banyak sangat filem-filem, kalau aku nak letakkan dalam top 5 memang tak cukup. Jadi ini aku bagi tahu top 5 yang paling aku suka. Sebenarnya banyak lagi filem yang aku suka. So untuk next, aku akan listkan top 5 filem seram atau filem horror yang paling aku suka luar negara. And then baru aku buat top 5 filem seram, filem Melayu yang paling aku suka. So yeah guys, untuk kali ni korang dah tengok top 5 filem Melayu yang paling aku suka. Aku harap korang enjoy, aku harap korang terhibur dengan video kali ni. Dan mungkin ada korang ada cadangan, korang boleh tulis kat bawah, komen kat bawah apa yang kau nak aku buat lagi supaya segmen kali ni jadi lebih menarik. Sebab yang untuk segmen kali ni aku tak kupas filem guys. Aku tak buat review filem, aku cuma ceritakan kenapa aku suka filem tu. Kalau aku nak kupas, dia akan jadi lebih panjang. Kalau korang nak aku kupas sebuah filem, korang bagi tahu filem apa yang korang nak aku kupas. Okey, aku boleh cuba kupas berdasarkan seorang view mata seorang pengarah. So yep, thank you again guys. Terima kasih banyak-banyak kerana korang dah luangkan masa menonton segmen kali ni. Dan aku sangat menghargai korang punya masa. Sebab masa tidak akan dapat dibeli lagi guys. Sebab tu aku sangat menghargai masa korang. Duit boleh cari, tapi masa kau tak boleh turn balik kan. So yep, untuk korang yang belum subscribe dulu. Share channel ni, share video ni, dan tekan sekali butang notification tu. Dan ya, so korang tunggulah next video. Aku akan cuba upload top 5 filem seram yang paling aku suka. So guys, thank you again. Terima kasih banyak-banyak. Jutaan terima kasih kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Alright, goodbye.